pengalaman penduduk yang diganggu dalam ketukan misteri ini. Okey, difahamkan kes ini dah berpindah ke kampung yang lain juga, kira-kira 10 km daripada kampung berkenaan, dan sebab itulah kita bawakan Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa, penasihat gabungan perawat Muslim Malaysia bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah menjadi wajah Al-Kuliah dulu kan. Okey, kembali di MHI. Baik, Ustaz mungkin beri sikit gambaran awal tentang perkara ini, sebab ialah ini dia mengganggu emosi, ketakutan, bimbang nanti ada yang histeria, yang bercakaran sama penduduk kampung. Jadi macam mana Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan soalan tadi sudah ada pada Fitri tersebut tadi kan. Memang dia akan mengganggu. Memang makhluk halus bernama syaitan ke, iblis ke, ataupun nama Qarin ke, memang kerjanya akan mengganggu manusia. Dia tak akan biarkan manusia ni hidup selesa, hidup aman, damai, tenang. Dia akan laga-lagakan antara suami isteri, dia akan laga-lagakan sesama jiran. Dia akan buatkan orang tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, dia akan stres. Nak pergi kerja pun tak boleh, sakit kepala. Itu memang kerja syaitan atau makhluk halus. Saya sebenarnya kalau sebut jin ni, dia ada dua. Jin satu, jin Islam. Jin Islam tu dia buat hadiah je. Dia sembahyang, dia berzikir. Tapi satu lagi jin kafir. Ini masalah. Jin kafir itu nama khususnya adalah syaitan. Dan memang kerjanya tadi lah menakut-nakutkan orang. Pintu belakang dia goncang kan, menakut-nakutkan orang. Itu kerja dia sampai sebenarnya dia nak suruh kita takut kat dia. Saya tengok video tadi kan, sampai perempuan tu dah takut kan, kami takut. Memang itu kerjanya supaya kita takut kepada dia. Dan dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya boleh mengusik kita, dia main-mainkan kita, dia kacau kita. Dia tidak boleh beri mudarat apa-apa kat kita, tapi memang kerja kita takut pada dia. Takut hilang fokus pada ibadah. Ya. Kadang-kadang sekalipun tanpa ada bunyi yang kuat, kadang-kadang kita dengar bunyi orang main guli ataupun bunyi jatuh orang melangkah. Target perabot namanya. Jadi adakah mungkin Ustaz, tadi saya terbaca yang saya kongsikan tadi, mungkin ada pengamat ilmu hitam yang ingin mencuba untuk test power. Kalau kita sebut tentang mungkin ada pengamal ilmu hitam yang nak cuba test dia punya ilmu dia, keberkesanannya, boleh jadi. Kita tak tolak, boleh jadi sebab banyak berlaku tempat-tempat lain. Kadang dia nak test ilmu santau dia kan. Bila dia test ilmu santau, dia hantar kat kedai. Sebab santau tu berlaku dalam makanan-makanan kan. Dia hantar kat kedai. Jadi mungkin boleh jadi ya. Tapi ada satu aspek saya nampak, sekiranya kita berfikir macam tu, saya ingat nanti kampung tu huru-hara juga. Sebab nak tanya siapa pengamal ni? Takut tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh berlaku. Sebab memang syaitan ini yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dia akan melaga-lagakan kita sampai tercetusnya kemarahan dan kebencian. Jadi kita kata, sebab itu bila kita merawat orang, kita tanya, kau keluarlah pergi tempat lain, jangan kacau dia kan. Aku ada orang hantar, dia kata. Siapa hantar kau? Dia sebut yang hantar aku Fitri Yahya tu. MHI, teman dia Hanif. Ada juga. Ada laga-laga kan. So memang jangan percaya. Kadang datang pemikiran kita bahawa yang mesti ada pengamal ni. Boleh jadi. Tapi bila kita fikiran yang sama, kita akan syarah. Oh, Pak Mat tu kot. Tak Pak Mat, Pak Bu. Sebab mereka dulu pernah belajar ilmu ni. Jadi tak pasal-pasal Pak Mat dan Pak Bu jadi mangsa tuduhan. Saya sebut kata bercakaran. Sebab saya boleh jadi saja, tapi tak semestinya begitu. Baik Ustaz, sambil kita nak berbicara di sini, di ruang yang kita ada ni, kita juga nak membuka ruang kepada semua yang menyaksikan kita pada pagi ini untuk turut serta sekiranya ada pertanyaan berkaitan dengan isu dan juga perkara ini. Kod lah anda pun mungkin ada pengalaman berkaitan perkara ini. Kita nak buka talian 03-7722-7726-1603 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami di MHI. Kes mana dilakukan oleh Nazri di Johor yang katanya ada soalan untuk Ustaz. Okey, persoalannya bagaimana seandainya kita nampak kelibat, ada ketukan dan kelibat, biasanya hanya bunyi kan. Tapi kelibat, adakah orang kampung mungkin sebut hantu raya ke ataupun pelesit ke ataupun ada yang menakutkan tu macam mana Ustaz? Okey, biasa dua lah. Kalau hantu raya tu ialah orang lelaki bela. Kalau orang perempuan bela dipanggil pelesit. So dia kelibat-kelibat, kita tak katalah siapa sebenarnya membela. Tapi bila sebut kelibat, apa sebenarnya maksud kelibat tadi? Dia jelmaan yang kita sepintas lalu. Kita nampak dia bergerak terlalu laju, sap, itu kelibat. Dia sama ada gambaran pocong ke, gambaran lembaga berbulu hitam ke, kita mungkin orang pernah alami lah. Cuma kenapa dia macam tu? Sebab dia takut kat kita. Dia takut. Dia tak berani muncul exactly, nyata, zahir, stone cold depan kita.
dia tak berani. Sebab bila dia muncul zahir ada fizikal depan kita, dia boleh mati. Dia boleh cedera parah, dia boleh mati, dia boleh patah. Kena pula yang dia bertempur tu dengan tukang jurusilap pula, guru silap pula, masya-Allah, dia kepit kawan tu patah. So dia akan patah lama-lama lah. Okey. Sebab itu dia tak berani. Dia tak berani kita. Sebab tu setan, jin sebenarnya dia takut kat kita. Tapi dia usik kita supaya kita takut dia pula. Sebab itu dia kelibat saja. So jangan, orang kata jangan herau lah. Kalau okey, ada soalan lagi. Ya, boleh. Kalau soalan awak ni, anxiety tu dari syaitan ke Ustaz? Anxiety. Mungkin juga ya. Anxiety itu berpuncanya was-was asalnya. Was-was ya. Was-was. Melampau. Ya, bila melampau jadi anxiety. Dan kadang-kadang dia datang juga sebab kita berfikiran, orang kata berfikir buruk pada orang. Dia nak pukul aku, dia dengki kat aku. Jadi anxiety juga lama-lama jadi anxiety. Tapi was-was itu juga berpunca dari syaitan. Dia ganggu hati kita, was-was. Lama-lama jadi anxiety. Dah ambil wuduk dah betul tak? Betul. Allah Akbar. Semayang dah sempurna belum? Duk terfikir. Was-was syaitan juga. Baik, itu antara pecahan-pecahannya lah yang Ustaz sendiri dah kongsikan. Dan sebenarnya kita nak juga bersama dengan mangsa pertama yang berdepan dengan isu ketukan misteri ini. Kita nak kembali kepada video call kita ni, iaitu Puan Zariana Azmi bersama dengan kita. Salah seorang mangsanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Puan boleh dengarkan kami? Dengar. Okey, baik. Sebelum ni ada kongsikan juga. Jadi dah masuk hari keberapa? Masih ada gangguan ke ataupun dah berdamai dah sepi dah gangguan tu? Macam mana? Boleh dapat kongsikan perkembangan? Setakat ni saya last daripada itulah kan. Yang tadi dekat Twitter tu. Maka tadi saya alhamdulillah tak ada dengar pula kat kapan ni. So kita minta dia berkekalan macam tu lah, tak ada gangguan lagi lah kan. Setakat ni di sekitar kawasan tempat duduk ni apa yang dijangkakan oleh penduduk-penduduk? Mungkin macam ini siapa punya angkara ke apakah, dah ada ke apa-apa teorinya itu, Puan Zariana? Saya tak dapat detail lagi, tapi dengan cara dia ketuk, dengan cara dia nak buka tombol pintu tu kan. Kalau kita fikir secara waras, secara logik tu macam perbuatan manusia kita dah biasa kan. Kita tak tinggalkan kesan apa-apa. Bila kita cek balik kat pintu belakang, kat mana-mana tombol ke kan, kita tak ada nampak kesan apa-apa kan. Yang bila yang disebarkan, diceritakan dengan orang ramai, katanya orang minyak lah kan. That's why kita ada tinggalkan kesan ke apa ke kan, minyak ke dekat tombol ke ataupun dia terlanggar apa-apa dekat belakang rumah kita tu kan. Tapi yang jadi pelik dia tak ada tinggal kesan apa-apa pun. Tu saya fikir macam orang kita ke sendiri kat orang yang normal macam kita, dia ada tujuan nak masuk, nak merompak ke, itu alam lah, saya pun tak tahulah kan. Kalau tanya pada orang lama, mungkin mereka ada pengalaman serupa ke? Mungkin ada nenek-nenek kat kampung tu ke yang mungkin ada cerita ke? Sebelum ni saya ada dengar juga katanya orang yang macam tu lah, orang minyak katanya lah. Orang minyak, saya pun tak faham orang minyak tu dia lomo dengan minyak badan dia sendiri ke ataupun dia ada ilmu ke, tu saya tak faham lah kan. Nampak macam tu, saya kurang arif lah. Macam tu lah. Kita masih lagi nak bersama dengan Puan Zariana, tapi sampai tu kita nak kembali kepada Ustaz Fauzi. Ustaz, pada ketika ini, saat ini, selepas berminggu-minggu dengan gangguan sebegini, apa yang penduduk perlu lakukan ataupun macam mana rasanya tu, Ustaz? Cantik soalan tu. Pertamanya ialah penduduk kena bersatu hati. Kita buat sesuatu, sebab kadang-kadang saya bimbang takut-takut penduduk mengambil tindakan yang salah. Pertama tinggal salah sudut akidah. Kita jadi takut, kemudian kita pun pakai tangkal lah, bubuh gambar rajah kat pintu lah, gantung kuku harimau lah, sampai takut kan. Salah. Jadi syirik sebab menggantung tangkal. Yang penting ialah satu hati, artinya mereka berkumpul di masjid surau sembahyang hajat. Sebab ini melibatkan satu zaman, satu kampung. Sembahyang hajat, ada seorang imam. Tujuan kita ialah untuk menyahkan gangguan-gangguan tadi. Satu fokus saja, bukan yang lain-lain, untuk mengharmonikan kampung kita. Dan bila sembahyang hajat tu boleh air. Sebab doa nanti seperti pergi ke air kan, doa tadi tu. Dan satu lagi saya minta supaya kalau boleh, kalau kita rasa ini gangguan makhluk halus, syaitan ataupun tadi macam orang minyak dan sebagainya,
letak garam kasar sekali. Garam kasar, bukan garam halus, garam kasar. Okey. Yang biji-biji keras tu. Yang besar tu ya. Masa sembahyang hajat letak depan. Okey, ambil sikit seorang. Okey. Balik rumah. Okey. Sebab apa? Sebab sekiranya kita beranggapan ini adalah daripada punca pengamal berata Islam, pengamal hitam, ilmu hitam, ataupun daripada gangguan makhluk halus, senang saja. Dia ketuk, kita buka pintu, baling garam tadi. Okey. Memang cedera. Okey. Sebab garam tu dia macam boleh melukakan dia. Sebab dia masin dia, macam mana saya nak sebut, kena pula dibaca Quran, memang boleh luka. Kalau kena banyak, macam peluru tabur lah. Boleh mati. Okay. Sebut tentang kurafat ni Ustaz, kita memang juga ada yang mungkin yalah ikut petua yang tak baik kan. Contohnya dia kata makhluk ni perlu dijamu supaya dia lari kan. Ada yang sembelih kambing hitam lah. Macam hitam lah. Ya, sebab dia pun hitam. Ilmu yang hitam yang terlaknat. Jadi kita memang juga kita patutnya mengambil pendekatan agama untuk selesaikan, tapi ada yang mengambil solusi nenek moyang terdahulu. Jadi apa yang perlu kita buat supaya tidak ada, kita nak menentangnya tapi bukan dengan cara yang kurafat. Itu yang kita khawatir sangat-sangat. Sebab tu saya sebut, kalau yang khurafat tadi memang syirik. Sebab kita jamu kambing dan kita darah tadi kita jamu kepada makhluk tadi, memang dia nak itu lah. Kita jadi hamba dia khadam dia. Sebab itu jangan layan. Jangan layan permintaan ataupun suruhan sesiapa saja. Kau kena layan. Jamu ancak, letak kambing golek. Baik kita makan sendiri kambing golek tu kan. Betul. Lagi kenyang. So jangan layan perbuatan-perbuatan syirik tadi. Rosak akidah kita. Ingat kita khalifah juga di atas muka bumi ni. Ustaz, kita nak raikan soalan dari Facebook Live MSR TV3 ini daripada Puan Nurul Aisyah. Apa hukum orang yang mengupah bomoh untuk menyihir orang sedangkan si pengupah tidak mahu mengotorkan tangan tetapi bersubahat dengan pengamal ilmu hitam? Nabi sebut dah. Yang melakukan perbomohan dan yang minta dikerjakan urusan bomoh tu sama-sama syirik. Sama-sama. Iya, sama-sama syirik. Walaupun dia tak nak menghitamkan tangan dia kan, dia upah orang. Kalau tiga pihak sama tiga-tiga ni. Sama je. Yang melakukan bersubahat tadi. Tiga pihak ni sama. Dua pihak pun sama juga. Dua-dua berdosa besar. Tapi mungkin ada yang putus asa, kata aku dah berubat macam-macam berubat Islam tak ni. Memang kena jumpa boboh ni juga. Kita memang ikhtiar dia nampak ke arah yang itu saja berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang terkena ke. Jadi macam mana Ustaz untuk kita bertahan dengan redha dengan ujian seandainya ada sihir yang datang pada diri kita? Okey, Allah Ta'ala tidak mengizinkan lagi kesembuhan berlaku pada waktu itu sebenarnya. Allah Ta'ala nak uji kita dengan kesabaran tadi itu, banyak pahala kita dapat. Dan kalau kita mati dalam keadaan kesabaran tadi, syurga balasannya. Itu janji Allah dalam Quran dan hadis kan. So Allah Ta'ala uji kita, kita tak bertahan. Kita pun akhirnya mengambil tindakan yang salah, merosakkan akidah kita. Iaitu termasuklah mencari ilmu-ilmu hitam ataupun cara yang tak betul, salah akidah, menggunakan bahan-bahan terlarang, jampi serampah yang muja syaitan, akhirnya rosak akidah kita. Kita sihat tapi akidah kita rosak. Apa gunanya kalau hidup macam itu sebenarnya? Jadi mungkin saya juga nak pesan, kalau di dalam rumah masih ada yang menyimpan tangkal-tangkal azimat kan, apa itu jumpalah, mungkin digantung, tengok pelik-pelik kan, kain-kain tertentu sebagai pendinding. Jadi macam mana Ustaz, seandainya dalam rumah tu masih ada pendinding, yang paling bahaya kalau ia tinggalan nenek moyang kita telah meninggal dunia diwarisi. Ya. Okey, satu perkara, ada dua benda tu. Satu, yang pertama ialah tangkal. Tangkal memang salah. Kenapa kita nak percaya benda tangkal macam tu kan? Tidak ada manfaat apa-apa pun, tidak ada kuasa pun tangkal. Benang kuning ke, benang apa ke, benang hitam ke, ataupun manik ke, satu, tak ada kuasa apa, jangan percaya. Allah punya kuasa kan. Yang kedua ialah kalau ada barang-barang lama, Fitri sebut, Hani sebut tadi kan, barang lama diwarisi tuk nenek moyang kita. Kalau kita nak bersihkan dulu. Artinya kita baca Quran, takut dia ada penunggu, ada pendamping. Sekiranya kita tak jamu pendamping, tak layan kehendak dia boleh kacau. Dia kacau kita, keluarga kita dan juga masyarakat setempat. So bersihkan, kalau ada saka lah, bersihkan dulu. Cuci yang penting dulu. Kita jangan syirik lah, jaga akidah juga. Okey Ustaz, bercakap tentang pelindungan ini. Okey, kita nak raikan satu lagi soalan ini. Ini di Facebook live kita juga daripada Aminuddin. Katanya, Ustaz nak tanya, dengan buka bacaan ayat Quran tu memang betul-betul mujarab ke? Okey. Memang dalam hadis sebut baca Quran, terutamanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. So baca dalam rumah surah Al-Baqarah, sekali baca sampai habis, 3 hari syaitan tak masuk rumah kita, ataupun 3 malam. Kalau baca malam 3 malam, kalau baca siang hari 3 hari. Surah Al-Baqarah sekali baca 3 hari tak masuk. So setiap kali 3 hari kena bacalah. So boleh tak kalau kita pasangkan CD, pasangkan apa
cocok apa ni? Pendrive ke apa? Boleh. Boleh. Benar masalah. Dia Al-Quran juga. Bacaan pun Al-Quran juga, tak ada masalah. Kalau kita rasa tak mampu nak baca sampai habis, boleh sambung dengan CD ataupun pendrive. Boleh, tak ada masalah. Janji ada Al-Quran dalam rumah kita. Kurangkan yang lawa-lawa. Mungkin juga itu bukan mungkinlah, tapi itu tandanya Allah nak panggil jemaah untuk lebih ke masjid surau. Betul. Sebab mungkin takut syaitan ini kan dia tak suka kepada itu semua. Jadi dia kata orang takut keluar malam, takut keluar subuh untuk pergi masjid semua kan. Jadi terima kasih juga kepada Puan Zariana tadi yang berkongsi pengalaman. Sehingga tadi wartawan kita tadi macam di lokasi. Betul Puan. Kalaulah mungkin ada soalan nak ditanyakan kepada Ustaz pada ketika ini berkaitan dengan situasi sekarang ni Puan. Okey. Macam seperti mana tadilah, terima kasih kepada Ustaz yang bagi cara untuk kita, itulah yang kata letak garam semua tu. Tak kawan-kawan kat taman-taman lah. Okey. Tapi daripada sudut yang dengar cerita daripada individu-individu tadi, bagi Ustaz rasalah pada Ustaz lah tu, rasa-rasanya tu manusia ke ataupun di sebaliknya. Okay. Dan cari segi macam itulah. Dia betul, tapi tak ada orang. Dia kita buka tak ada orang, tak ada kesan apa-apa pun. Okey. Pertama jawapannya lah boleh jadi orang. Boleh jadi orang. Tapi kalau orang tu berani sangat tu. Boleh ketuk pintu rumah orang banyak kali tu. Itu berani sungguh tu. Satu, kemungkinan dia berani sungguh, saya tak tahulah. Yang keduanya ialah boleh jadi makhluk halus juga. Sebab makhluk halus ni dia boleh menjelma. Menjelma jadi binatang, boleh menjelma jadi orang. Dia boleh menjelma jadi satu yang berfizikal berjasad. Betul Nabi kata bila waktu malam kamu padamkan pelita, api pelita, kunci pintu, tutup bekas makanan dan padamkan api pelita. Sebab apa ulama kata kena padamkan api pelita bila nak tidur? Sebab api pelita yang nyala tu, api tu dia boleh dilanggar oleh binatang. Terutamanya setan sengaja nak merosakkan, membakar rumah kita. Dia berbentuk menjadi seekor kucing ke, menjadi tikus ke, dia langgar. Tumpah minyak, api membakar. So saya sebut setan dia boleh menjelma. Zaman Nabi sudah ada, zaman sahabat, zaman Abu Hurairah, zaman Muaz bin Jabal yang jaga harta zakat tu, dia boleh menjelma jadi dalam satu lembaga dan boleh curi kurma zakat dalam gudang. So bayangkan kalau binatang makhluk halus tu boleh menjelma dan mencuri zakat kurma. Curi kurma boleh angkat lah kan. So begitu juga kalau sekadar ketuk pusing tombol apa lagi lah. Ni boleh angkat terus. Sikit lagi nak tanya, kenapa dalam banyak kes kucing dulu mati kalau ada bahan tersihir? Kucing dulu mati kan. Sebab kucing ni satu binatang yang dia ada aura, dia boleh kesan. Dia boleh kesan sihir. So sebab tu elok bela kucing sebenarnya. Bukan tak elok kalau tak geli kucing lah. Elok bela kucing sebab dia akan pergi attack dulu. Kucing dia bukan menakut. Kucing binatang paling berani. Dia akan attack apa-apa benda pun. Orang ke, ular ke, dia akan attack. Termasuk sihir. Dia akan pergi. Mati dulu. Sanggup mati untuk tuan dia. Baik Ustaz, banyak yang kami belajar ni. Terima kasih banyak. Kalau kan tak puas kan, ilmu ni tak puas. Tapi terima kasih untuk Ustaz Pertama Fauzi Mustafa, penasihat Gabungan Perawat Muslim Malaysia yang berkongsi banyak tips. Apapun yang terjadi, kita kena sabar, redha dan paling penting jaga akidah, jangan terlibat dengan benda yang syirik dan sihir. Kita nak ucap terima kasih juga kepada Puan Zariana Azmi yang berada di 9 pada ketika ini. Jaga diri ya. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua Sama-sama. Baik, itu perkongsiannya berkaitan dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan pada ketika ini, misteri ketukan pintu dan juga semoga kita mendapat manfaat daripada perincian pada hari ini.